Saya sengaja singgung soal pasang surut. Bukan pasang surut kisah saya, pasang surut negeri dan negara. Tadi Ketua Menteri Haji G sebut pahit manis perjuangan saya. Sebenarnya saya ini lebih banyak pahit dari manisnya. Tetapi itu pengalaman berlalu. Sebab itu di beberapa kesempatan saya sengaja mengingatkan kita tentang pemikiran filsuf lama yang sentiasa mengingatkan kita tentang perlunya ada semangat idealism, semangat muafakat di antara satu masyarakat, apatah lagi pelbagai kaum, pelbagai budaya, pelbagai agama. Kita boleh memilih bersatu dan angkat naik, kita boleh berpecah. Itu pilihan kita. Seperti mana kita kalau seorang Muslim pegang pada Quran, itu pilihan diberikan. Fi ahsani taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah boleh angkat darjat manusia itu menjadi semulia-mulianya. Manusia yang baik, diberi amanah dilaksanakan dengan baik, tolak kebejatan, tolak rasuah dan penyelewengan, tolak sikap angkuh, atau memilih untuk turun darjatnya. Thumma radadnahu asfala safilin. Dia boleh pilih serendah-rendahnya. Sebab itu senantiasa kita tekankan, manusia boleh diangkat sebagai mulia dan cemerlang, boleh dihumban lebih hina dari haiwan. Dalam beberapa bulan ini memang disergah juga oleh kalangan sana, mengatakan, mengapa harus saya terus pertikai soal lampau? Saya tidak pertikai soal lampau. Saya mau kerajaan baru kita ini berdiri dari landasan yang betul. Tidak mungkin negeri ini kan boleh bertahan sekiranya puluh bilion tiris dan hilang. So lihat sekarang Malaysia yang dulunya harum, kadang-kadang hebah di luar negara mengenai semata-mata skandal keuangan, kehilangan wang dan kecurian dana. Kita tidak mau begitu, karena ini bukan salah rakyat, bukan salah suku kaum, bukan salah agama. Ini salah beberapa kerat orang yang diamanahkan. Apakah ini dihentikan? Tidak. Apakah belum ada pimpinan dihukum? Sudah ada. Apakah ini satu pengajaran? Belum tentu. Sebab kecelaruan dan penyelewengan ini terus berlaku. Di antara tugas pertama yang saya lakukan, Ketua Polis Negara ada, Menteri Dalam Negeri ada, arahan saya cukup jelas. SPRM, LHDN, jalankan tugas mereka. Saya tidak mau ganggu. Saya mau negeri ini balik kepada landasan hukum dan tegak atas prinsip ini. Bila saya kemukakan gagasan madani ini, kerana saya ingatkan, negara ini bukan saja pertumbuhan ekonomi, bukan saja memunggah kekayaan, tetapi juga menjaga persekitarannya, meletakkan nilai kemanusiaan. Akhirnya kita nilai, baik agama atau ideologi atau kefahaman dan negeri, nilai manusia itu harus kita angkat. Apa hak kita menghina kaum lain? Apa hak kita untuk merendahkan derajat orang yang warna kulitnya berbeda atau rupanya berbeda? Padahal semua itu ciptaan Allah SWT belaka. Ini yang kita sebut nilai insan, nilai kemanusiaan, ihsan, dan semangat mempertahankan keadilan bagi semua. Saya harap ini jangan dilupakan. Ada kontrak besar yang kosnya 10 bilion. Bila kita running semula, boleh selamat 2 bilion. Ini negeri apa begini? Ada kontrak 10 bilion, hilang 1 bilion. 5 bilion, hilang 500 juta ringgit. Sampai bila
mungkin kita jaga kepentingan rakyat? Tidak mungkin. Sebab itu, kalaupun saya disergah, saya tak peduli. Saya mohon rakyat Sabah bersama dalam hal ini. Kita lawan habis-habisan untuk pertahankan hak kita. Kalau macam inilah sambutan, saya kena datang tiap bulan. Nampak gitu. Terima kasih banyak. Ya, tapi kita terus kerja. Walaupun saya kerja kuat sampai terus diminta pidato, minum pun belum sempat. Ini lain kali saya nak pesan kepada Haji sebelum bagi kuliah, bagi dia minum dulu. Sebab masa saya di Sungai Buloh memang tidak pernah dapat teh susu. Bila saya ditanya semalam, apakah saya berpuas hati dengan upah dan gaji penyewa awam? Saya tidak berpuas hati. Kerana dengan khidmat mereka, dedikasi mereka, sepatutnya mereka dapat diberikan upah yang lebih. Tetapi untuk melihat keadaan sekarang, hari ini, saya dah agak. Tapi melihat keadaan hari ini, saya ingin beri jaminan, saudara, kita khidmat. Kalau cara kita bertindak dalam beberapa bulan ini, dan pulangan ini 2 bilion, 7 bilion, 8 bilion, ini 8 bilion ringgit itu masuk dalam tabung kewangan negara. 1 sen pun tak bocor. Kalau ada yang bocor, saya tahulah saya buat apa. Saya kalau nak cakap lebih tak boleh. Azizah kata jangan. Kalau cakap syarah macam dulu tak boleh, sebab Perdana Menteri kena jaga kawalan cakapnya. Maknanya bila kalau katung negara itu sudah cukup baik, penjawat awam percayalah, saya tetap akan beri keutamaan kepada nasib dan mereka. Semalam saya tanda tangani dengan pihak Abu Dhabi Investments, IPIC. Kita perolehi 1.8 bilion dolar, lebih 8 bilion ringgit kembali ke tabung negara. Wang yang dulunya hilang, tetapi dalam rundingan kita tegas, tak ada komisen bagi Perdana Menteri, tidak ada komisen bagi perunding, tidak hasil lebihan bagi peguam-peguam, tetapi mesti ada pulangan maksimal kepada negara supaya rakyat berhak pulih perolehi wang yang hilang itu. Sudah 8 bilion ringgit yang dulunya hilang boleh dipulangkan. Kerana apa? Integrity, sudah. When we speak of good governance, we are talking about integrity. We have that, this country can be saved. Saya sekarang diamanah sebagai Perdana Menteri. Malu saya kalau saya baca ada di Kelantan air minum warnanya macam teh susu, atau dengar di kawasan Sandakan masih belum selesai air. Jadi sebab itu kita harus cari jalan, dan saya hargai komitmen Ketua Menteri yang mau melihat hal-hal ini, dan dengan kerjasama persekutuan dan negeri cuba selesaikan masalah rakyat sebagai keutamaan nombor 1. Dan ini hanya mampu dilaksanakan dengan baik sekiranya semua penjawat awam itu muafakat, khidmat dengan ikhlas, selesaikan masalah rakyat. Karena kita pegang amanah. Amanah ini bukan amanah Ketua Menteri atau timbalannya atau menteri-menteri. Amanah ini amanah kita semua yang diberi upah untuk melaksanakan tugas. Dan saya ingin menggesa saudara, tukar peta politik negara, tukar peta ekonomi dan budaya negara dengan penjawat awam sebagai teras dan tunggak membawa perubahan di negara kita.